Untuk memastikan kemajuan Sarawak, kita perlukan satu tadbir urus yang cekap dan telus. Dengan pengembalian lebih banyak sumber dan juga penurunan kuasa kepada Sarawak, inilah masa yang sangat penting untuk kita memastikan ada satu sistem semak dan imbang, terutamanya di Sarawak dan di DUN Sarawak. Kita tidak boleh biarkan sumber ini dan kuasa ini disalahgunakan oleh golongan elit dan juga colony maker untuk memperkayakan diri mereka sendiri, dan sumber tersebut tidak memberikan manfaat secara terus kepada rakyat Sarawak yang benar-benar memerlukannya. Jadi dua keutamaan yang saya mahu ketengahkan untuk membangunkan anak Sarawak. Nombor satu, reformasi Dewan Undangan Negeri Sarawak dan institusi politik untuk menjamin ketelusan. Nombor dua, menambah baik sistem kesihatan dan juga penjagaan rakyat di Sarawak. Jadi inilah 7 reformasi institusi politik yang kami cadangkan. Nombor satu, kita kena panjangkan tempoh sidang DUN Sarawak. Kini, DUN Sarawak hanya bersidang sebanyak 2 kali setahun dan kira-kira 10 hari setiap sidang. Ini tidak cukup untuk membincangkan semua isu yang penting untuk rakyat Sarawak. Oleh itu, kita perlu tambah masa bersidang supaya setiap adun mahupun pembangkang ataupun kerajaan ada masa untuk mempertengahkan isu-isu di kawasan mereka. Reformasi kedua, sesi soal jawab bersama Ketua Menteri Sarawak. Reformasi ini melibatkan Ketua Menteri Sarawak sendiri untuk hadir ke Dewan Undangan Negeri mungkin sekali dalam seminggu untuk menjawab terus semua kenyataan maupun persoalan daripada adun kerajaan ataupun adun pembangkang. Reformasi ketiga, kita perlukan sebuah kamar khas yang berlangsung serentak dengan kamar utama supaya setiap adun boleh membawakan isu-isu yang spesifik kepada setiap kawasan mereka dan mendapatkan penjelasan maupun jawapan daripada pihak menteri yang berkaitan. Reformasi keempat, memperkasakan jawatan kuasa kira-kira Wang Negeri Sarawak dan menubuhkan jawatan kuasa khas DUN. Untuk memperkasakan sistem semak dan imbang di DUN, pengerusi PAC haruslah dipengerusikan oleh pihak pembangkang. Selain itu, kita haruslah menubuhkan lebih banyak jawatan kuasa untuk memantau setiap kementerian di DUN Sarawak. Reformasi kelima, segala persidangan dan prosiding DUN maupun kamar utama ataupun jawatan kuasa haruslah disiarkan secara langsung kepada semua rakyat Sarawak. Reformasi keenam, peruntukan tahunan yang sama rata kepada semua kawasan DUN, dan ini sangat penting untuk memastikan rakyat tidak dihukum atas pilihan demokrasi mereka. Reformasi ketujuh, akhir sekali Sarawak juga perlu memperkenalkan sebuah undang-undang anti lompat parti bagi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada proses politik kita. Wabak COVID dan krisis ekonomi yang melanda Malaysia haruslah menjadi pengajaran buat kita semua. Masyarakat yang semakin tua memerlukan dasar yang lengkap bagi mengatasi cabaran hari ini dan juga yang bakal mendatang. Oleh itu, saya akan berjuang untuk menambah baik sistem kesihatan dan perkhidmatan penjagaan terutamanya bagi warga emas, orang kelainan upaya dan kanak-kanak. Sektor penjagaan ini juga bakal menjadi enjin menjana pekerjaan baharu bagi memacu ekonomi negara. Jadi, saya memohon kepada saudara dan saudari dan juga pengundi Batu Kawah untuk memberikan peluang kepada saya untuk mewakili suara anda, dan marilah kita bersama-sama mengukuhkan demokrasi di Sarawak dan juga membina anak Sarawak. Hai, 好吗？你好，你好。是啦，是啦。最近好吗？吃饱了哈。这样，谢谢你，来，一起。Ayo, rakyat Sarawak, berani ubah Sarawak maju.